Tunopeng hari ini mengagihkan sejumlah 300 kilogram daging kepada 300 penerima melibatkan sumbangan kepada kaki tangan Jabatan Premier Sarawak dan golongan asnaf. Dalam majlis ringkas yang diadakan di Wisma Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Petrajaya Kuching pagi tadi, beliau turut dihiburkan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan tempatan. Hadir sama pada majlis itu ialah Timbalan Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni dan Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK menyambut baik kenyataan Kementerian Kesihatan yang tidak mewajibkan penggunaan pelitup muka berkuat kuasa Rabu depan. Walau bagaimanapun, Menteri KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah mahu tenaga kerja di Pusat Penjagaan Kanak-kanak dan pendidik di peringkat prasekolah khususnya di Sarawak untuk terus mengamalkan penggunaan pelitup separuh muka ketika menjalankan tugas. Ia penting bagi menjamin keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang merupakan golongan berisiko serta mempunyai imuniti yang rendah. Selain itu, beliau berpendapat penggunaan pelitup separuh muka di kawasan awam adalah tertakluk kepada setiap individu meskipun ia tidak diwajibkan. Beliau berkata demikian ketika mengulas tentang kenyataan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa semalam yang tidak mewajibkan penggunaan pelitup separuh muka semasa berada di dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan. Datuk Seri Fatimah ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan kem latihan kepimpinan wanita Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengalu-alukan kerjasama golongan wanita dari persatuan itu untuk merebut peluang bagi bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negeri dan komuniti. Polis Diraja Malaysia PDRM Kuching komited untuk membantras jenayah di sekitar Kuching melalui operasi bersepadu pencegahan jenayah terutama berkaitan beberapa jenayah harta benda yang menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 47% berbanding tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmur Baja memberitahu pada operasi bersepadu pencegahan jenayah fasa 2 kali ini, seramai 149 anggota dari pelbagai unit dikerahkan untuk mengadakan 5 sekatan jalan raya di sekitar Kuching iaitu di Sungai Maung, Gita, Kuching Samarahan Expressway, Jalan Gambir dan Jalan Padungan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa operasi tersebut di Kuching Samarahan Expressway semalam. Sampaikan maklumat pada kami, apa sahaja jenis maklumat, apa sahaja jenis kegiatan jenayah. In fact, kalau kamu mengisaki seseorang itu mencurigakan berada di kawasan kamu, untuk sampaikan maklumat itu kepada pegawai polis, kepada polis yang ada di mana-mana tempat yang ada untuk memastikan kita membuat pemeriksaan. Sebab hubungan antara masyarakat dengan polis dalam zaman penugasan pada ketika ini adalah sangat penting. Dengan lambakan teknologi yang macam-macam, itu adalah penting. Sebab maklumat daripada rakan-rakan yang ada di luar sana akan memberikan banyak kejayaan-kejayaan kepada polis dan seterusnya kita dapat mengekalkan ketenteraman dan keselamatan di daerah Kuching. Terdahulu, kata ACP Ashmur, bagi fasa 1 operasi sama yang dilakukan bulan lepas, seramai 10 individu telah ditangkap di atas kesalahan dadah dan 9 tangkapan ke atas individu melibatkan jenayah harta benda serta kekerasan. Ujar beliau lagi, dalam fasa 1 juga, PDRM juga telah berjaya menumpaskan sindiket geng samun yang sedang melakukan jenayah mereka di kawasan Setampin, Setutong dan BDC Kuching selain membekas orang yang dikehendaki. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah yang dapat digambarkan dengan pendekatan pihak Institut Tahfiz Bintulu ITB yang sentiasa melibatkan pelajar-pelajar mereka dengan aktiviti ibadah korban sejak Saban tahun. Ketua Pelajar ITB Ahmad Fadilah Muhadi telah berkongsi pengalaman berharganya menjayakan ibadah korban bersama Masjid Darul Hidayah Kidurong Bintulu semalam. Bidah korban ke ITB tu di Institut Tahfiz Bintulu tu nang best lah, nang meriah. Jadi kita sebagai kebanyakan remaja luar, si tahu macam ni cara pula macam tu. Jadi kita masuk ke institut tu, Institut Tahfiz tu, kita belajar macam ni cara potong daging, macam ni cara orang pula kerja, orang pula ibadah haji. Jadi ya,
adalah kita dapat ambil pengalaman lah. Walaupun kita si pandai gila, tapi at least kita ada pengalaman. Ahmad Fadilah yang menuntut selama 5 tahun di ITB telah selama 3 tahun berturut-turut diberi peluang menjayakan ibadah korban. Bermula dari mengangkat lembu dari tempat sembelihan, melapah kulit dan daging, memotong tulang serta mengagihkan mengikut jumlah yang ditetapkan. Mereka ini turut dibantu oleh kaki tangan ITB. Malah turut dijemput bersama ialah komuniti setempat termasuk pekerja-pekerja warga Indonesia di sekitar Kidorong dan Bintulu. Menurut Mudir ITB Ustaz Husin Zainal Arifin, perancangan teliti dibuat agar perjalanan aktiviti korban 5 ekor lembu dan 1 ekor kambing dapat dilakukan dengan lancar dan sempurna. Jadi sebelum kami melakukan sembelihan haiwan kurban ini, kami ada meeting bersama dengan AJK maupun staf ITB. Kemudian kami agihkan untuk agar supaya perjalanan ibadah kurban sembelihan haiwan kurban ini berjalan dengan baik, dengan jayanya, maka kami agihkan. Contoh lembu 1, lembu 2, lembu 3 sampai lembu 5. 1 ekor lembu akan dikerjakan oleh lebih kurang 15 student ITB lah, staf ITB dulu. Begitulah dengan lembu 2 sampailah ke lembu yang ke-5. Daging korban yang telah diagihkan itu seterusnya akan diserahkan kepada golongan penerima yang telah ditetapkan mengikut syarat di sekitar Kidorong dan Bintulu. Sementara itu, pengerusi Masjid Darul Hidayah Kidorong, Haji Omar Latif memberitahu masjid berkenaan turut menguruskan 5 ekor lembu korban tahun ini dan telah menyerahkan daging korban kepada pihak Riverton Muslim Care Center RMCC untuk diagihkan. Berbeza sedikit daripada pendekatan yang kita guna pakai daging-daging korban tu kami agihkan kepada RMCC, iaitu Riverton Muslim Care Center. Jadi kami ambil bahagian saja untuk para peserta, selebihnya kami hantar kepada RMCC. Jadi mereka diamanahkan untuk membagikan di kalangan ahli-ahli mereka yang beragama Islam dan juga yang fakir, yang miskin. Menurut Haji Omar, pelibatan penduduk dan ahli karya masjid tetap membanggakan, termasuk sokongan daripada sebuah syarikat yang turut menyumbangkan 1 ekor lembu korban. Ibu bapa perlu memainkan peranan mereka dalam usaha membantras isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan anak-anak. Pegawai Daerah Bauk Konstantin Gerald David Jonas berkata, tindakan ibu bapa untuk memberi perhatian dan memantau aktiviti harian anak-anak dapat membantu mengelakkan mereka daripada terlibat dengan dadah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Jalinan Kasih Biro Wanita Zon Beratak di Dewan Gereja Katolik St. Joseph, Kampung Opar di Bau, Kuching. Konstantin yang juga pengerusi One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS Daerah Bau menambah, ibu bapa harus melaporkan sekiranya anak-anak mereka terlibat dengan dadah agar mendapat rawatan segera. Menurutnya, walaupun isu penyalahgunaan dadah ini tidak dapat dihapuskan 100%, sokongan ibu bapa dan keluarga dapat membantu mengurangkan kes dadah yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, pengerusi pengelola program tersebut Rahim Jimbo memberitahu sebanyak 12 buah kampung terlibat pada program yang jurung kalinya diadakan di kawasan Beratak. Antara pengisian yang diadakan pada program yang berlangsung selama sehari itu adalah ceramah bertajuk peranan wanita dalam menangani isu dadah dalam keluarga, perkahwinan dan perceraian mengikut Undang-Undang IVIL serta mengikut adat tempatan dan pengagihan hartanah. Pengamal media di Miri terus meraikan perbezaan yang telah menjadi tunjang perpaduan sejak dulu lagi dari pelbagai aspek, termasuk kebudayaan kaum di Sarawak. Berikutan ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Justru Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA Chai Chun Chin berkata, pengamal media harus menggalas tugas penting yang bukan hanya mempromosikan keunikan budaya dan tradisi kaum Dayak, malah turut sama meraikannya sebagai simbol perpaduan yang utuh. Ke arah itu, beliau memaklumkan, walaupun pengamal media mempunyai tugasan padat, persatuannya tetap mengambil peluang ini untuk meraikan salah satu warisan budaya negeri ini dan bekerjasama untuk membina masa depan yang lebih cerah.
Cai Chun Chin berucap merasmikan Majlis Gawai Dayak 2023 Anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak di Miri. Beliau juga berkata majlis tersebut mampu mengumpulkan semua ahli persatuan agar bersama-sama meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak tanpa mengira latar belakang dan budaya yang berbeza. Pada majlis itu, pelbagai pengisian telah diadakan termasuk permainan dan persembahan tarian serta nyanyian oleh ahli-ahlinya selain meraihkan ahli yang berpindah tugas iaitu Bolhan Basah, jurugambar Jabatan Penerangan dari Miri yang bakal bertugas di Kuching. Turut hadir ialah Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak Andy Jong Wan Jun, pengerusi pengelola Noriza Jau dan kira-kira 40 ahli NSJA. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Sila